Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Bumawen dalam Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 20 Jun. Kerajaan Sarawak akan sentiasa memberi penekanan terhadap pembangunan modal insan di negeri ini. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng berkata, ia adalah usaha kerajaan untuk memaju dan memakmurkan Sarawak agar setanding negeri lain. Menurut Dato' Patinggi Abang Johari, Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak telah diberi tanggungjawab melaksanakan dasar bagi melengkapi usaha Kerajaan Persekutuan dalam pembangunan pendidikan Bumi Kenyalang. Sarawak juga berhasrat untuk memastikan pendidikan berkualiti yang boleh diakses oleh semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Mengenai tema Hari Guru tahun ini, Guru Insani Pemangkin Generasi Madani, Dato' Patinggi Abang Johari berpendapat ia amat bertepatan dengan usaha kerajaan mengukuh peradaban bangsa menerusi pendidikan. Jelas beliau, guru berperanan penting dalam pembentukan sasiah dan jati diri murid dalam memperjuangkan aspirasi negara. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh timbalannya Dato' Amar Douglas Ugambas pada Majlis Anugerah Tokoh Kepimpinan Pendidikan dan Tokoh Guru Sarawak 2023 di Sri K. Tahap keselamatan dan keselesaan di sepanjang Lebuh Raya Pen Borneo akan dipertingkatkan. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas mengingatkan pihak berwajib untuk sentiasa memantau keadaan dari semasa ke semasa. Dato' Amar Douglas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan berkata antara yang perlu diberi penambahbaikan termasuklah menyedia papan tanda jalan mencukupi selain sentiasa membaiki laluan yang rosak. So I'm asking our team to study all those things and to continually monitor, not only repair it and then forget about it, but continue to monitor to see that, I was told that even some of the gadgets disappeared. Kalau hilang, kita kena gantilah. Bawa tu dulu, tolonglah public to cooperate with us. That is for the purpose of safety. So leave it there. Pengguna jalan raya juga diminta sama-sama bertanggungjawab dalam menjaga keselamatan masing-masing. Pada masa sama, kerajaan melalui kementerian berkaitan akan mengadakan program dalam meningkatkan kesedaran kepada komuniti setempat mengenai keselamatan di jalan raya. Keselamatan juga harus dititik beratkan oleh pihak kontraktor bagi laluan yang belum siap. Beliau berkata demikian kepada pihak pemberita selepas melawat projek pembinaan Lebuh Raya Pan Borneo Seksyen Sri K di Sri K. Baik, Kementerian Peladangan dan Komuniti meminta pemain industri dalam rantaian terlibat bekerjasama mengekalkan prestasi pengurusan tenaga kerja asing dengan lebih baik. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peladangan dan Komuniti berkata, langkah itu bagi memastikan Malaysia kekal pada kedudukan yang baik dalam laporan pemerdagangan orang TIP Jabatan Negara Amerika Syarikat lantas memberi kesan positif pada ekonomi negara. Jelas Dato' Sri Fadilah, Malaysia ketika ini melonjak ke tahap kedua dalam laporan TIP berbanding tahap ketiga tahun lepas. Pastikan melakukan amalan yang baik dalam sektor perburuhan. Comply dari segi semua perundangan, peraturan dan segala amal baik. Sebab kebajikan, kalau kita jaga kebajikan orang, pekerja, sudah pasti produktiviti akan lebih baik. Sebab setidaknya bekerja dengan keadaan yang baik, definitely they will work better. And they give balik revenue kepada syarikat and so on. So these are the commitment yang perlu ada kepada semua rantaian perkhidmatan kita. Dalam pada itu, Dato' Sri Fadilah memberitahu kerajaan juga telah mengadakan sesi libat urus dengan pihak Amerika Syarikat bagi memaklumkan situasi sebenar yang berlaku dalam negara agar tidak menimbulkan persepsi buruk yang hanya membabitkan sesebuah syarikat sahaja dan bukan seluruh sektor di negara ini. This is where we need to educate also the international bodies to understand apa proses and procedure dalam negara kita. Bila mereka memahami, then there will be exchange of documentation and so on. And they shouldn't rank or rate the country. They should, whatever action must be taken against the respective companies, not the whole nation, not the whole sector.
Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan sesi penerangan dan dialog guna tenaga agri komoditi 2023 di Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Fadilah memberitahu pertemuan bersama Amerika Syarikat tahun lepas mengenai isu buruh paksa dan buruh kanak-kanak di Malaysia bagi tujuan menyelesaikan isu sekatan import atau Withhold Release Order WRO turut membantu peningkatan kedudukan Malaysia dan menjaga hubungan baik di antara dua negara terbabit. Jelasnya lagi, Amerika Syarikat pada laporan tahun sebelum ini berpandangan Malaysia tidak menunjukkan sebarang peningkatan dalam usaha menangani isu pemerdagangan orang, penyeludupan migran dan buruh paksa, termasuklah dalam melaksanakan penguatkuasaan ia berdasarkan penilaian dalam aspek pencegahan, pendakwaan dan perlindungan ke atas pekerja di semua negara berhubung hal ehwal pemburuhan. Kelulusan Kertas Putih Kesihatan HWP di Dewan Rakyat membuka jalan kepada Sarawak untuk mendapatkan autonomi kesihatan awam. Menurut Timbalan Menteri Perumahan Kesihatan Awam dan Kerajaan Tempatan, Michael Tiang Minty, pihak Kementerian Kesihatan KKM sebenarnya telah berunding dengan Sarawak sebelum merangka dokumen berkenaan. Jelas beliau, Kertas Putih berkenaan mengandungi kehendak Sarawak dalam perkhidmatan kesihatan awam dan pihaknya mengalu-alukan kelulusan Kertas Putih itu. That means the federal will decentralize the decision making and then to let devolution to let state to make certain decisions on our health fund allocations and all how we can to develop our health services in Sarawak. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menerima konvoi kembara Sarawak Merdeka di Pasar Besar Sibu. Ujar Michael Tiang lagi, laporan di peringkat kebangsaan menyatakan Malaysia bakal mengalami lebihan doktor perubatan, namun di peringkat negeri, nisbah sesuai doktor masih belum tercapai dan Sarawak masih memerlukan ramai doktor serta jururawat. Selain itu, tegas beliau, Sarawak sebuah negeri besar dan memerlukan dana besar untuk diperuntukkan ke setiap pelosok Sarawak bagi meningkatkan lagi perkhidmatan kesihatan awamnya. Bagaimanapun, beliau percaya Sarawak akan bergerak ke hadapan dengan autonomi kesihatannya tidak lama lagi, terutamanya dalam menaik taraf klinik kesihatan yang daif sekaligus menambah baik perkhidmatan kesihatan di kawasan-kawasan luar bandar dan pedalaman. Kertas Putih berkenaan menggariskan 4 tonggak dan 15 strategi reformasi kesihatan bagi mewujudkan satu sistem kesihatan yang memfokuskan kepada perkhidmatan pencegahan dan promotif supaya rakyat kekal sihat dan sejahtera. Kerajaan Sarawak optimis cadangan pembinaan jalan rentas sempadan atau Trans-Border Road akan mendapat kelulusan Kerajaan Persekutuan. Menurut Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Insinyur Aidil Lariwo, cadangan yang telah dikemukakan kepada Kerajaan Persekutuan dalam Rancangan Malaysia ke-11 itu kini sedang diteliti. Jelasnya, cadangan itu melibatkan pembinaan jalan di kawasan sempadan dari Tebeduk, Serian ke kawasan tengah dan utara Sarawak yang mempunyai kedudukan berdekatan dengan ibu negara baru Indonesia di Nusantara Pelangkaraya. Bercakap dalam sidang media di Serian semasa lawatan kerja ke beberapa projek infrastruktur di bahagian tersebut semalam, beliau menegaskan cadangan jalan tersebut merupakan persediaan Sarawak bagi merebut peluang hasil pemindahan ibu negara Indonesia berkenaan. Jalan itu juga akan mewujudkan jaringan jalan yang lebih baik di negeri ini selain Lebuh Rayapan Borneo, Jalan Pesisir dan Second Trunk Road. Timbalan Menteri itu menambah cadangan Trans-Border Road diteliti bagi membolehkan Kerajaan Persekutuan membuat unjuran pertukar kewangan. Baik, dalam perkembangan lain, Insinyur Aidil Lariwo berkata klinik kesihatan Serian dijangka akan mula beroperasi tahun depan. Klinik kesihatan kelas 3 itu yang lewat penyiapannya kini dijadual siap penghujung tahun ini. Menurut beliau, projek yang dimulakan pada April 2020 itu mengalami kelewatan berikutan kontraktor yang mempunyai masalah pengurusan serta kekurangan tenaga kerja. Penambahan dinding gabion berdekatan pintu masuk utama klinik juga menyumbang kepada kelewatan projek. Fokus kini adalah penyiapan bilik X-ray, sistem jana kuasa, sistem pengudaran mekanikal, kerja-kerja pembangunan serta penerapan jalan. Penyiapan projek bernilai 23.9 juta ringgit yang dibiayai Kerajaan Persekutuan itu bakal memberi perkhidmatan kesihatan lebih baik kepada penduduk Serian. Ia juga akan menyokong perkhidmatan kesihatan yang ditawarkan Hospital Serian.
Sementara itu, Insinyur Aidil turut melawat Sekolah Kebangsaan Lebuh Remun, sekolah daif yang dibangunkan semula dengan kos 5.3 juta ringgit. Sekolah tersebut dibangunkan dalam fasa 3 menggunakan peruntukan 1 bilion ringgit dan dijadual diserahkan kepada Kementerian Pendidikan penghujung tahun ini. Pembinaan sebuah lagi sekolah rendah SK Kujang Mawang Tebeduk di bawah peruntukan sama dengan kos 20.6 juta ringgit adalah mengikut jadual dan dijangka siap Mac 2025. Insinyur Aidil turut diberikan taklimat mengenai projek membina jalan masuk ke SRK Perangka SRK Bugoh SRK Beruan dengan dana lebih 18.6 juta ringgit. Projek yang mula dibina pada Januari tahun lepas dijadual siap 2024. Penganjuran program Konvoi Kembara Merdeka dan pameran digital sempena perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka dapat menyuntik semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat Sarawak. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai berkata, 60 tahun merupakan suatu perjalanan yang cukup panjang. Oleh itu, penganjuran program sebegini dapat memperingatkan pengalaman yang telah ditempuhi dan diperjuangkan oleh pemimpin kita sebelum ini. Jelas beliau selain menyemaikan rasa patriotisme, ia juga penting bagi mendedahkan generasi muda tentang pembangunan dan sejarah yang telah berlaku sejak 60 tahun yang lalu. It creates a very sense of patriotism among the people of Sarawak. That's what we want to inculcate. Because 60 years of having Merdeka is a long way already, So it's reviving what has been struggled by our previous leaders. So this is a very important occasion for us this year, especially mark the 60 years of anniversary of Merdeka. Justru semangat yang disebarkan ini dapat memberikan inspirasi kepada rakyat Sarawak untuk bekerja lebih keras pada masa depan bagi mencapai aspirasi wilayah yang maju menjelang 2030. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Nangka berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan majlis program Konvoi Kembara Merdeka dan perasmian pameran digital sempena perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka di Stadium Tertutup Sibu. Tambah beliau, konvoi kembara yang menjelajah ke semua bahagian di Sarawak ini dapat menyaksikan pelbagai pembangunan yang telah dikecapi di negeri ini sejak 60 tahun Sarawak Merdeka. Dan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Selasa 20 Jun. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Ridwan dan Zaleha. Salam Malaysia Madani.